Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Ta'ala. Malam ni kita bertemu dalam rumah Allah Ta'ala. Selepas kita tunaikan solat fardu maghrib berjemaah, alhamdulillah. Kemudian kita duduk pula antara waktu yang sebentar ni, antara maghrib isyak. Kita duduk membaca dalam majlis ilmu, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Ahadith Al-Muntaqabah. Hadis-hadis pilihan yang dikarang atau yang disusun oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Semoga majlis kita ini diterima oleh Allah, diberkati dan dirahmati olehnya, turunnya sakinah, para malaikat menyertai majlis kita, dan semoga majlis ini nama pesertanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya, dan semoga majlis ini menjadi sebab pengampunan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, jangan lupa juga niat iktikaf. Majlis kita yang berlangsung dalam masjid, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Baik. Malam ni kita sambung tajuk dalam bab fadilat wudu. Fadilat wudu. Ayat-ayat Al-Quran, tengok dalam bab fadilat wudu, dalam bab solat tu, tengok tajuk dia solah. Tajuk besar solah. Fadilat wudu. Permulaan tu ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, fadilat wudu, ayat-ayat Al-Quran. Yang pakai cetakan kitab besar tu muka surat 227. Okey, tengok tajuknya, fadilat wudu. Fadilat wudu, solah fadilat wudu, ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solah padahal kamu berhadas kecil, mana dalam keadaan kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu sehingga ke buku lali. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat ni panjang lagi, tapi yang kita baca sampai sinilah, yang ditulis sampai sini. Baik, ni tajuk yang kita sedang baca sekarang nak menceritakan tentang kelebihan wudu. Nak menyabitkan tentang kelebihan wudu daripada Al-Quran dan juga hadis. Ayat ini ialah antara ayat yang mana Allah Ta'ala menceritakan satu ibadat yang kaifiatnya disebutkan oleh Allah Ta'ala satu persatu dalam Al-Quran. Dan kalau ibadat lain, secara umumnya kalau kita baca dalam Quran, ibadat lain, tak ada ibadat yang Allah Ta'ala ceritakan secara satu persatu kaifiatnya. Tapi melainkan satu ibadat, iaitu apa? Wudu. Wudu ni Allah Ta'ala cerita secara satu persatu kaifiatnya di dalam Al-Quran. Solat Allah cerita,
Tapi Allah Ta'ala tak cerita, terperincikan. Cara solat tu Allah Ta'ala tak cerita. Kaifiat solat, zakat, haji, puasa, semua Allah Ta'ala cerita. Tapi kaifiatnya, caranya Allah Ta'ala tak cerita. Tapi satu-satunya ibadah yang begitu agung, yang Allah Ta'ala ceritakan kaifiatnya dalam Al-Quran, ibadah itu ialah wuduk. Wuduk Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Ni ayat yang sedang kita baca ni, ayat yang menceritakan tentang wuduk. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solah, kamu berdiri hendak mengerjakan solah, dalam keadaan kamu berhadas kecil, maka hendaklah kamu berwuduk. Jadi wuduk bagaimana? Dalam ayat ni Allah Ta'ala jelaskan wuduk. Itu basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu sehingga ke buku lali. Dan dalam ayat ni Allah Ta'ala ceritakan wuduk nak basuh apa dan nak sapu apa. Mana 4 anggota disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Iaitu pertama Allah kata basuhlah muka kamu. Basuhlah muka kamu. Okey, itu pertama. Kedua Allah kata basuhlah kedua-dua belah tangan kamu. Tangan pun basuh meliputi siku. Kerana siku pun dibasuh sekali. Dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Bila sampai dekat kepala, Allah Ta'ala sebut dengan sapu. Wamsahu biru'usikum, sapu. Sapu sebahagian ke kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kedua-dua belah kaki kamu sehingga ke buku lali. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan 4 anggota. 3 anggota yang dibasuh iaitu muka, tangan dan kaki, ini dibasuh. 1 anggota yang disapu iaitu ke kepala. Kepala atau apa yang ada atas kepala, kalau ni rambut lah kan, rambut. Jadi dalam ayat ni sebutkan 4 rukun. Dalam mazhab Syafi'i, kita sedia maklum bahawa rukun wuduk ada berapa? 6. Ada 2 yang tak disebut dalam ayat ni. Iaitu yang pertama niat, dan satu lagi ialah tertib. Tapi niat dan tertib yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i ialah juga diambil daripada Al-Quran dan juga hadis. Okay, dalam ayat ni memanglah Allah Ta'ala tak cerita tentang niat. Tapi Imam Syafi'i rahmatullah alaih faham wuduk ni ibadah. Maka ibadah perlu kepada niat. Berdasarkan pada hadis innamal a'malu binniyat. Amal bergantung pada niat. Pada amal mesti kena ada niat. Jadi oleh kerana tu wuduk ibadah, maka wuduk juga berhajat kepada niat. Walaupun dalam ayat Quran tak sebut niat, tapi dia perlu pada niat. Mazhab lain niat tak wajib. Iaitu antara mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi niat tak wajib, tapi niat dia kata sunat. Dalam mazhab Syafi'i niat juga rukun. Salah satu daripada rukun wuduk, dan niat perlu disertakan ketika orang tu basuh muka. Ketika basuh muka kena ada niat. Baik. Yang seterusnya lagi tak disebutkan dalam ayat ni berkenaan dengan apa dia? Rukun yang ke-6. Rukun yang ke-6 apa dia? Tertib. Tertib maknanya ikut susunan dan memastikan satu anggota tu sempurna sebelum satu anggota yang lain. Anggota yang seterusnya. Maka ini adalah tertib. Kan? Tertib maknanya mengikut susunan disebutkan, dan juga kena pastikan anggota yang sebelum sah sebelum dia ada anggota yang selepasnya. Baik. Itu tertib. Tertib juga tak disebutkan. Jadi macam mana mazhab Syafi'i boleh ada tertib? Tertib diambil daripada ayat wuduk ini yang Allah jelaskan, yang Allah Ta'ala sebut secara terperinci tentang apa yang perlu dibuat. Mula-mula Allah Ta'ala sebut apa? Faghsilu wujuhakum, Allah Ta'ala basuh muka. Wa aydiyakum, kemudian tangan. Ilal marafiq, sampai ke siku. Tangan dan juga siku. Tangan sehingga ke siku. Dan wamsahu biru'usikum, Allah kata sapulah kepala dan juga kaki kamu sehingga ke ni. Di sini kalau orang yang mengaji bahasa Arab, macam mana Imam Syafi'i rahmatullahi alaih boleh keluarkan tertib? Ini kerana tengah-tengah daripada ayat wuduk ni, Allah tiba-tiba cerita tentang anggota yang disapu. Anggota yang disapu. Kan mula-mula
muka, basuh. Lepas tu tangan pun basuh. Lepas tu kepala, kepala sapu. Akhir basuh balik, kaki basuh. Maknanya 1, 2 basuh, yang ketiga sapu, yang keempat basuh balik. Daripada susunan yang Allah buat dalam Quran, maka Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi memahami bahawa wuduk kena ada tertib, wajib tertib. Kerana apa? Kaedah dia, orang Arab atau dalam kaedah bahasa Arab, sesuatu yang sejenis atau yang sama geng, satu jenis, dia akan disebutkan sekali, dilonggokkan sekali. Dia tak akan disebutkan asing. Maknanya dia akan dilonggokkan sekali. Itu kaedah dia. Tapi dalam ayat ni, Allah tidak longgokkan anggota yang dibasuh sekali. Tapi Allah Ta'ala selangkan dengan adanya sapu. Sedangkan kalau ikut bahasa Arab, biasanya kalau semua tu basuh, Allah akan sebutkan semua basuh-basuh dulu. Muka, tangan, patutnya terus kaki lah. Kaki juga dibasuh. Sepatutnya itu selonggok. Kalau dah tak perlu tertib. Tapi Allah Ta'ala tak longgokkan sekali. Maksudnya 2, dia 4 kan? 4. 2 ni, apa nama? Ni, basuh. Tiba-tiba yang ketiga, sapu pula. Yang keempat, baru basuh balik. Sepatutnya kalau katalah kaedah Arab, kalau benda tu semua sekali dan sama hukum, sepatutnya dilonggokkan sekali. Maknanya patutnya sebut yang semua basuh dulu, last barulah sebut yang disapu. Itu kalau biasa Arab cakap. Tapi bila dah Allah pisahkan, basuh, sapu, basuh balik. Bila dimasukkan tengah-tengah tu diselangi dengan sapu, anggota ini sapu, menunjukkan bahawa dalam wuduk kena tertib. Kalau tidak, kalau tertib tu tak perlu, maknanya apa faedah dipisahkan tengah-tengah anggota yang disapu tu? Sepatutnya kalau ikut longgokkan sekali. Ini maknanya kefahaman yang dalam, yang halus daripada ayat Al-Quran, daripada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Boleh faham tuan-tuan dan puan? Dia, saya ulang semula, maknanya tertib tu datang daripada mana? Daripada kefahaman yang dikeluarkan daripada cara Allah susun ayat ni. Macam mana dia? Allah susun basuh, sapu, basuh balik. Kalau tertib tak perlu, patutnya selonggoklah sekali. Basuh, baru akhir letakkan sapu. Tapi tengok Allah selangkan. Nak bagi tahu. Bila dibuat macam tu, mesti ada satu poin yang nak disampaikan. Poin itulah dikeluarkan tertib. Dan ada tertib dalam wuduk. Mazhab Hanafi, rukun wuduk mereka 4 je. Mazhab Hanafi rukun wuduk mereka 4 je. Makna 4 ni lah. Iaitu tak ada, mana tidak apa, tak wajib niat dan juga tidak wajibnya tertib. Mana kalau ikut mereka basuh dan juga sapu tapi tak ikut tertib pun sah mengikut mazhab mereka. Tapi mazhab kita semua itu adalah wajib. Tertib adalah wajib. Okey, sambung. Jadi ayat ni nak cerita keagungan wuduk. Betapa hebat wuduk agung, nak beritahu pentingnya wuduk. Kenapa? Kerana wuduk ni Allah cerita, cara dia pun Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Yang lain Allah Ta'ala tak cerita. Ibadah lain Allah Ta'ala tak cerita. Melainkan kalau Allah Ta'ala sebut pun Allah Ta'ala sebut secara rambang. Tapi siapa yang jelaskan tentang ibadah yang lain? Solat, zakat, solat, haji, zakat semua siapa yang jelaskan? Yang jelaskan ialah Nabi Muhammad SAW. Itu kita ambil dari hadis. Solat kita ambil dari hadis, cara dia, kaifiat dia. Haji pun sama. Zakat, nisab diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah sebut aqimus solat atu zakat. Tapi wuduk masya-Allah Allah Taala jelaskan sendiri kaifiatnya di dalam Al-Quran. Cuma yang rukun yang tambahan itu juga difahami daripada hadis. Okey, baik. Tapi maknanya bahagian wuduk yang utama tu Allah dah sebutkan dalam Al-Quran. Okey. Dalam bab wuduk mula Allah Taala kata basuh muka. Kemudian basuh kedua-dua belah tangan kamu ilal marafiq sampai ke siku. Jadi siku tu pun kena basuh semua. Siku juga kena basuh semua. Dia walaupun sebut ayat kata wuduk sampai ke siku, tapi makna siku tu kena basuh semua. Dia bukan berhenti kat siku.
Siku tu pun kena basuh semua. Kan? Lagi apa lagi? Sapu kepala. Sapu kepala. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, sapu sikit pun maka dah sah. Sapu ni maknanya tangan tu dibasahkan letak. Kat tu makna sapu. Tangan dibasahkan letak. Kalau basuh lain. Basuh ni maknanya air dialirkan pada anggota tu, dan air tu boleh mengalir. Nampak boleh mengalir. Maka itu nama basuh. Sapu memadai dengan sapu memadai dengan tangan dibasahkan, diletakkan. Jadi kalau orang tu sapu sikit sekalipun sebahagian kepala, walaupun sikit, maka sah. Kalau ada rambut, dia sapu selai rambut. Dia sapu sebahagian daripada selai rambut yang berada dalam area kepala, pun dah sah. Pun dah sah. Kan? Tapi kalau dia sapu rambut itu keluar daripada area kepala, kalau ditarik rambut itu, maka itu tak sah. Satu orang rambut panjang. Rambut tu kalau ditarik dari arah turunnya, kan rambut kan ada mungkin turun sini. Rambut tu kalau ditarik, keluar di dahak kepala. Orang tu pergi ambil air, dia celup air. Tangan dah basah. Dia pun sapu. Sapu kat sini. Rambut dia panjang ni, dia sapu kat sini. Ni tak tahu style apa ni. Dia sapu macam ni. Maka tak sah. Ni. Kenapa? Kerana rambut itu keluar di dahak kepala. Tapi kalau dia buat macam ni, dah sah. Betul ada air, alhamdulillah dapat tunjuk. Dia buat macam ni maka dah sah. Dia sapu macam ni dah sah. Jadi tak keluar di dahak kepala. Tapi kalau lah contoh kata rambut dia panjang kat sini kan, dia sapu sini maka tak sah. Tak kisahlah sini ke dia keluar di kepala. Contoh macam umpan rambut dia panjang. Rambut tu mengurai. Yang luar di dahak kepala tu disapu, maka itu dia tak sah. Kalau dia buat macam ni, ni satu lagi perangai. Dia buat macam ni, titis, main titis pula. Titis, air jatuh, tak ada, main titis. Air tu bila jatuh, walaupun titis, walaupun satu titis, kena dalam hak kepala, sah. Maka hukum dia adalah sah. Dalam mazhab Syafi'i, bab kepala ni paling ringan. Kalau mazhab Maliki, dia kena 1/3 kepala. Mazhab Hanafi, dia kena sapu semua. Hanafi sapu semua. Maliki 1/3 kepala. Mazhab Ambali sama macam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki 1/3. Macam mana 1/3? Pada itu tapak tangan. Tapak tangan kalau letak kepala, secara umum dia makan 1/3. Maka sekurang-kurang sapu 1/3. Setiap mazhab ada pemahaman masing-masing. Jangan perkecilkan mazhab. Mazhab Syafi'i dalam bab ni paling ringan. Dari mana mazhab Syafi'i keluarkan sapu sebahagian kepala? Sebahagian kepala dah cukup. Sapu. Ini halus dalam bahasa Arab. Kalau tuan-tuan tengok ayat Quran tu, Allah beritahu wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Para ulama mazhab Syafi'i kata ba di situ wamsahu bi ru'usikum. Ba di situ memberi makna sebahagian. Memberi makna ba'd, sebahagian. Maka memadai sebahagian kepala sapu. Tapi bila dah sebahagian, bincang lagi depan tu. Sebahagian tu pula kadar dia banyak mana. Tadi saya dah jelaskan mazhab anak Syafi'i yang paling sikit. Sebahagian tu mazhab Syafi'i yang paling sikit, mazhab lain ada berbeza, ada lebih daripada itu. Okey, khair. Jadi itu berkenaan dengan ayat berkenaan dengan ayat wudu. Jadi wudu kena tertib. Tapi wudu ada keadaan yang mana dia maksudnya tertib jadi gugur. Hakikatnya tertib tu ada, tapi dia dalam kitab beritahu maksudnya tertib tu berlaku secara serentak. Maknanya berlaku secara sekelip mata. Ini berlaku sebagai contohnya satu orang dia pergi menyelam dalam kolam. Dalam sungai ke kolam ke. Dan waktu tu maknanya anggota wuduk dia semua tenggelam. Anggota wuduk 4 kan, kepala, tangan, muka, tangan, kepala dan kaki. Begitu dia anggota wuduk. Dia menyelam dalam kolam. Semua anggota wuduk dia tenggelam. Kena waktu tu dia terus niat. Saja aku nama itu wuduk lillahi ta'ala. Wuduk kena Allah Ta'ala. Maka waktu tu terus ke semua dia dah kira berwuduk terus. Sekelip mata dia kira berwuduk. Dia menyelam terus niat wuduk. Maka seluruh dia dah kira terus berwuduk. Bila dia keluar wuduk dah. Ni. Waktu tu tak perlu lagi dia nak basuh muka. Ni tak payah. Tapi dia menyelam semua. Terus niat wuduk.
keluar dah wuduk, dah kira dah terangkat ada kecil. Dah kira berwuduk. Okey, sambung. Yang itu tak berlaku. Dia tak, kalau kata mandi pakai air shower, dia tak berlaku macam yang saya sebutkan keadaan macam menyelam. Keadaan yang menyelam dia boleh berlaku yang sekelip mata. Dia punya wuduk dia terangkat. Maknanya hadas kecil terangkat, hadas kecil terangkat. Hanya menyelam saja. Selain itu, maknanya kalau dia pakai shower ke apa ke tak boleh. Dia tak boleh. Sebab kalau shower semua tak boleh, tak mungkin berlaku. Dia kena juga mengikut tertib yang saya sebutkan tadi. Okey. Dia keadaan tu tadi dalam kitab beritahu satu keadaan dia, iaitu bila orang tu menyelam. Okey, baik. Wa qala ta'ala wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Taala mengasihi orang-orang yang selalu berada dalam keadaan suci. Ayat ini, okey, itu satu ayat yang pertama, ayat kedua, ayat Quran. Ayat ini cerita tentang wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Taala suka orang-orang yang menyucikan dirinya atau orang-orang yang selalu berada dalam keadaan suci. Ayat ni dia sebenarnya panjang lagi. Ayat ini dekat hujung ayat Quran. Dia dekat ayat ni, permulaan ayat dia apa? La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dia adalah kisah dia pasal ayat ni. Orang-orang munafik, mereka ada bina satu masjid berhampiran dengan Masjid Quba. Lepas tu mereka nak ajak Nabi SAW untuk solat dekat masjid tu. Hakikatnya masjid yang mereka buat tu ialah untuk nak pecah belah orang Islam. Masjid dekat dengan Masjid Quba mereka buat. Jadi mereka ajak Nabi konon supaya datang kat masjid, solat dekat masjid tu. Tapi kemudian Allah Ta'ala larang. Bahkan Allah perintahkan supaya masjid tu dihancurkan. Nabi SAW perintahkan masjid tu pun dihancurkan. Dan tak ada lagi masjid tu. Jadi itu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata la takum fihi abada. Jangan selama-lamanya kau berdiri dalam masjid itu, solat dalam dia. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibina diasaskan atas takwa. Ahaqqu an taquma fi, adalah lebih layak untuk kau solat dalam dia. Fi rijalu yuhibbuna an yatatahharu, kerana dalam masjid itu adanya orang-orang yang mereka suka untuk bersuci. Kemudian bawa sama ayat ni. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang bersuci. Jadi ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang Masjid Quba. Orang-orang yang berada di Masjid Quba. Allah kata wallahu yuhibbul mutahhirin. Sebelum tu ayat Allah kata fi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah beritahu dalam Masjid Quba ada orang-orang yang mengambil berat tentang kesucian diri. Dan maka Allah suka kepada orang-orang yang menyucikan dirinya. Itu ayat dia. Dia cerita tentang Masjid Quba. Orang Ansar yang berada kat Masjid Quba. Masjid Quba dekat Madinah lah. Dekat Madinah. Yang orang munafik yang buat masjid tu, Allah perintahkan supaya masjid tu dipecahkan. Jadi Allah bagi tahu masjid yang lagi layak engkau solat dalam dia, wahai Muhammad. Masjid tu apa dia? Masjid Quba. Jangan solat dekat masjid yang Allah Ta'ala puji orang-orang dalam Masjid Quba yang mereka ambil berat tentang mereka bagi tahu, wahai Rasulullah, kami tak ada apa-apa. Tapi melainkan kami lihat bahawa orang Yahudi, mereka bila mereka basuh najis, mereka susuli dengan air. Maka kami pun bila basuh najis, kami basuh punggung, kami susuli dengan air. Pada zaman dulu diorang basuh, diorang bila beristinja, mereka hanya bersuci menggunakan batu. Tapi mereka beritahu kami bila lepas gunakan batu, kami gunakan air. Maknanya bersuci yang sempurna. Maka itu antara sebab dia. Okey, ada antara riwayat lain, iaitu mereka bagi tahu bahawa mereka kata bahawa kami susuli 3 batu dengan air. Jadi dalam ayat ni mana Allah Ta'ala bagi tahu bahawa di antara orang yang Allah Ta'ala puji, iaitu orang yang mengambil berat tentang kesucian diri. Itu satu makna lah. Kemudian para ulama tafsir ada juga bicara wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka pada orang yang menyucikan diri. Suci ada 2. Satu dipanggil suci maknawi, satu lagi dipanggil suci hissi. Maknawi maknanya suci, kesucian dari segi maknawi. Maknawi ni makna benda-benda yang dalam lah, benda dalam. Satu lagi suci hissi. Hissi di mana
senang cerita mafhum dia, iaitu satu suci segi zahir, satu suci segi batin, satu lagi suci dari segi zahir. Suci batin, itulah hati tak ada perasaan sangka buruk, benci, dendam pada orang. Dan juga tidak ada perasaan-perasaan yang tak baik. Sifat-sifat yang mazmumah tak ada dalam hati. Maka ini dipanggil suci segi maknawi. Satu lagi suci iaitu suci segi zahir. Suci segi zahir, itulah, iaitu orang tu mengambil berat tentang kesucian ketika basuh najis. Satu lagi ambil berat kesucian ketika berwudu. Ini dipanggil kesucian secara zahir ataupun dipanggil kesucian hissi. Hissi ni makna boleh nampak segi zahir. Panca indera. Okey, baik. Itu suci. Jadi para ulama pun ada juga dalam tafsir sebutkan suci mana satu. Ayat ini adakah suci dia maknawi atau suci yang zahir? Kalau ikut dari segi sebab turun ayat, nampak suci ni ialah suci zahir, bukan suci yang batin. Tapi kalau kita tengok dari segi makna umum, boleh juga maknanya dua-dua. Jadi seolah-olah kat sini wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah Ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri, boleh jadi dua-dua. Satu suci batin dan juga suci zahir. Suci batin maknanya hati tak ada perasaan buruk, sangka buruk, benci, dendam, maknanya akhlak-akhlak yang buruk yang hati. Penyakit hati, itu tak ada. Takabur, riak, ujub, tak ada. Dan satu lagi wallahu yuhibbul mutahhirin, iaitu Allah suka orang yang menyucikan dirinya, iaitu orang yang menjaga kesucian zahir. Tapi kalau ikut ayat ini diletakkan dalam bab ni, iaitu menjaga kesucian zahir lah. Tapi boleh juga ayat ni maknanya menjaga kesucian batin. Sebab bila ayat ni turun, Nabi SAW pergi ke Quba. Kan? Jadi Nabi tanya, wahai orang Quba, apa kelebihan sampai Allah puji kamu? Mereka kata, kami ambil berat tentang kesucian diri. Itulah kesucian ketika basuh najis. Dan juga maknanya perkara itu disukai oleh Allah Ta'ala. Kesucian ketika basuh najis, macam kan maknanya lepas gunakan batu, maknanya menggunakan air. Boleh tak gunakan batu je pun boleh. Air je pun boleh. Antara batu dengan air mana afdal? Air lagi afdal. Kalau nak guna salah satu, paling afdal air. Ini macam kita buat sekarang. Tapi kalau afdal, ialah terbaik. Itu yang terbaik. Itu yang paling sempurna lah. Tapi ini jarang diamalkan. Baru. Dalam Masjid Quba, mana di penduduk Quba, mereka ada orang-orang yang begitu ambil berat tentang kesucian diri. Kemudian Allah beritahu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka orang yang menyucikan dirinya. Baik, sambung. Okey, ayat ni dua-dua cerita tentang wudu dan mengambil berat tentang kesucian diri. Dan Nabi Muhammad SAW, baginda lah orang yang paling ambil berat tentang kesucian diri. Nabi SAW, walaupun baginda ambil berat tentang kesucian diri, tapi baginda cukup ambil berat tentang tidak membazir. Nabi SAW bila berwudu, baginda berwudu dengan satu cupak air. Baginda bila mandi wajib, baginda mandi wajib dengan satu gantang air. Satu gantang air. Satu cupak air banyak mana? Satu cupak air ialah bersamaan lebih kurang 750 ml. Satu cupak air. Nabi berwudu menggunakan satu cupak air. 750 ml. Baginda mandi wajib menggunakan satu gantang air. Satu gantang mana 3 liter air. Lebih kurang 3 liter air. 2 botol besar yang 1.5 ml 1.5 liter. 2 botol besar. Botol yang biasa kita pakai tu, botol mineral 1.5 liter. Itu makna setengah gantang. Kali 2 dapat satu gantang. Satu gantang. Dia 4 cupak, satu gantang. 4 cupak, satu gantang. Jadi 750 ml kali 4 dapat satu gantang. Iaitu 3 liter. 3 liter. Dan Nabi Muhammad SAW berwudu menggunakan satu cupak air. Dan baginda mandi wajib menggunakan satu gantang air. Satu gantang air maknanya 4 cupak. 4 cupak bersama dengan satu gantang. Okey, baik. An Nabi Malikin Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw qala tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was salatu nur, was sadaqatu burhan, was sabru dhiya,
wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Al hadis rawahu Muslim babu fadlil wudu. Sayyidina Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ni Sayyidina Abu Malik Al-Asy'ari, beliau ni nama sebenar beliau apa? Asim bin Huwairith radhiyallahu anhu. Asim bin Huwairith radhiyallahu anhu. Asim bin Huwairith radhiyallahu anhu. Baik, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wuduk itu separuh daripada iman. Syatrul iman, wuduk separuh daripada iman. Ucapan alhamdulillah menyebabkan timbangan amalan penuh dengan pahala. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah menyebabkan ruang antara langit dan bumi penuh dengan pahala. Solah ialah nur, sedekah ialah bukti, dan sabar ialah cahaya. Dan Al-Quran ialah pembela kamu ataupun pendakwa bagi kamu. Yakni sekiranya kamu membacanya dan beramal dengannya, maka Al-Quran akan menjadi sebab keselamatan untuk kamu. Dan sekiranya tidak, maka Al-Quran akan menjadi sebab azab untuk kamu. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hadis ni dimuatkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam kitab Matan Arba'in. Hadis ni memang Imam Nawawi rahmatullah alaih muatkan dalam kitab Matan Arba'in, hadis 40 beliau. Ini antara hadis yang penting. Dan Imam Nawawi sini pun ada buat syarah hadis bagi hadis ni lah. Beliau ada mensyarahkan hadis ni. Jadi saya rasa hadis ni pun saya tak payah terang panjang lebar sebab bawah tu ada syarah dia. Kita fahamkan je syarah dia pun. Hadis ni menyatakan bahawa wuduk, kan hadis tu kan kat pertama tu kata al-wudu bersuci separuh iman. Bersuci maksud sini wuduk. Jadi kita wuduk separuh iman. Wuduk ialah separuh daripada iman kerana iman merangkumi pembersihan batin dan pembersihan zahir. Okey, maknanya iman yang sempurna ialah disucikan batin dan zahir. Itu iman yang sempurna. Jadi yakin membersihkan batin daripada kekotoran, kufur dan syirik daripada hati. Yakin membersihkan batin daripada kekotoran, kufur dan syirik daripada hati. Maknanya ni yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah ni bersihkan hati dari syirik. Okey. Maknanya ini pembersihan batin. Pembersihan batin. Manakala wuduk pula membersihkan anggota daripada kekotoran hadas dan najis. Daripada hadas dan najis. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam ni. Kan Nabi SAW kata wuduk separuh iman. Okay, macam mana wuduk separuh iman? Dia seolah-olah nak bagi tahu iman tu ialah ada dua bahagian. Maksudnya iman ada dua bahagian. Ni kalau kita pecah besarlah. Iman akan jadi sempurna bila orang tu bersihkan zahir dan bersihkan batin. Pembersihan kita pergi pada batin. Bersihkan batin macam mana? Bila satu orang betulkan yakin ni kepada Allah. Tauhid kepada Allah Ta'ala. Betulkan yakin kepada Allah. Maknanya ini dipanggil pembersihan batin. Sucikan batin, yakin kepada Allah, buang syirik, buang segala selain Allah lah daripada hati. Maksudnya keyakinan tu dibuang. Tetapkan yakin kepada Allah hati. Okey, ini pembersihan batin. Okey dah, maksudnya ini dah separuh. Dan juga daripada najis. Ini pula dipanggil pembersihan zahir. Jadi bila orang berwuduk, bermakna dia bersihkan apa? Dia bersihkan zahir. Jadi bermakna satu orang bila berwuduk, dia dah cover. Itu makna dia wuduk separuh iman. Jadi makna satu bersih zahir, satu bersih batin. Jadi wuduk bersihkan zahir, tapi dan yakin kepada Allah pula ini membersihkan yang batin. Baru sempurna. Tapi nak cerita ni wuduk tu dia komponen yang besar. Dia dah cover separuh. Cover separuh. Tapi ini baru satu bahagian lah. Sebenarnya ada lagi syarah yang lain, tapi ini antara sebahagian syarahan dia. Okey, terus lagi. Lagi sambung hadis tu. Okey, kalau kita tengok sambung lagi hadis tu. Dalam hadis tu juga bagi tahu apa dia? Kalau ikut hadis tu kata alhamdulillah memenuhi timbangan. Kan ucapan alhamdulillah menyebabkan timbangan amalan penuh dengan pahala. Tapi kat dalam syarah tu tak syarah, kat bawah tu tak syarah lagi. Tapi kita baca dulu. Okay, Nabi bagi tahu ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Maknanya timbalan abangan penuh dengan pahala. Maksud nak bagi tahu ucapan alhamdulillah ni pahala dia begitu besar. Seolah-olah penuh timbangan tu dengan ucap pahala alhamdulillah.
Dan Nabi SAW tulis subhanallah dan alhamdulillah itu banyak. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ni dah penuh satu perbuatan dosa dan keji. Sebagaimana cahaya menjauhkan kegelapan. Ini satu makna. Apa dia? Solah mencegah dia perbuatan dosa dan keji. Sebagaimana cahaya menjauhkan kegelapan. Bila cahaya datang, gelap hilang. Cahaya datang, maka gelap hilang. Jadi seolah bila solat tu menyebabkan orang jauhkan diri daripada perkara yang dosa dan juga perbuatan keji, jadi solat tu cahaya yang menjauhkan dia daripada kejahatan. Okey, maksud yang lain pula ialah pada hari kiamat wajah orang bersolah akan bercahaya. Dan demikian juga di dunia ini wajah orang yang bersolah kelihatan segar dan ceria. Ni memang masya-Allah, hakikatnya memang kadang kita nampak jelas. Kadang orang yang jaga solat, kadang walaupun dia mungkin kulit dia gelap, tapi kita nampak ada nur pada wajahnya. Dan nur tu kadang mungkin kita tak boleh nak sifatkan. Kita kadang susah nak terang, tapi kadang kita nampak. Kadang kulit gelap, tapi orang yang bersolat kadang kita nampak. Apa dia? Wajahnya ada nur. Kan? Lagi-lagi pula orang yang Allah Ta'ala kurniakan kasyaf. Kadang-kadang dia boleh melihat nur wajah orang solat dengan orang tak solat. Kan? Akhirat tu memang jelas, satu lagi di dunia. Kan? Di dunia pun Allah Ta'ala lakukan. Banyak lagi tuan-tuan dan puan yang kelebihan berkenaan dengan wuduk. Okay, nanti kita masuk ketiga, kita habis dulu. Masuk ketiga ialah solah akan menjadi nur menerangi kegelapan kubur dan hari kiamat. Mana solat juga, ni masuk yang ketiga lah, pada masuk solat tu nur. Solat akan jadi nur menerangi kegelapan kubur dan juga hari kiamat. Solat akan menjadi cahaya dalam kubur. Ini juga disebutkan dalam hadis yang lain. Dalam hadis lain pada sebutkan solat tu cahaya, mana cahaya dalam kubur. Cahaya dalam kubur kan. Baik. Okey, sambung. Maksud daripada kenyataan bahawa sedekah kan seterusnya kalau kita tengok dalam hadis tu, wasolatu nur wasadaqatu burhan. Sedekah ialah burhan. Okey, kita tengok sambungan dia. Apa dia? Maksud daripada kenyataan bahawa sedekah merupakan bukti ialah sedekah tu sebagai bukti. Harta biasanya sangat dikasihi oleh manusia. Harta biasanya sangat dikasihi oleh manusia. Tetapi apabila seseorang itu sanggup membelanjakan harta di dalam Allah dan memberi sedekah, maka kebenaran imannya kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya sedekah tu bukti. Sedekah bukti apa? Sedekah tu bukti iman. Sebab apa? Sebab satu orang takkan sedekah melainkan kerana dia beriman, dia dapat pahala ke akhirat nanti. Kan? Sebab harta ni kan orang cinta. Orang sayang harta. Tapi dalam keadaan sayang, kalau kita tengok lagi, wasadaqatu burhan wasabru diya. Sabar ialah, kat sini apa terjemah dia? Maksud daripada kenyataan bahawa sabar itu cahaya ialah, di sini ada sikit, saya nak sampaikan satu perkara. Tapi sebelum kita pergi, nanti saya nak sampaikan sikit. Dalam hadis ni, Nabi ada sebut dua amalan. Yang kalau bahasa Melayu biasa terjemah sama je, lebih kurang. Satu, Nabi kata solat tu nur. Solat nur. Nur biasa kita terjemah cahaya juga. Satu lagi Nabi sebut wasabru diya. Diya pun kalau ikut cahaya juga. Maksudnya dalam hadis ni, kalau tuan-tuan tengok, satu Nabi sebut wasolatu nur. Solat nur. Nur cahaya. Wasadaqatu wasabru diya. Sabar diya. Diya juga ialah cahaya. Cuma penterjemah ni kat sini terjemah solat nur, sabar cahaya. Tapi kalau ikut nur tu pun cahaya lah. Faham tak tuan-tuan? Maksud seolah-olah Nabi ulang dua kali. Dalam hadis ni Nabi SAW ulang dua kali. Satu pertama Nabi sebut solat nur, satu lagi Nabi SAW sebut solat ialah tapi Nabi guna lafaz yang berbeza dalam bahasa Arab. Dekat solat Nabi guna lafaz nurun, nur. Tapi dekat sabar Nabi guna diya. Dalam Quran pun Allah disebutkan, dalam Quran Allah Taala sebutkan, wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Allah menjadikan matahari sebagai diya, sama dengan ni. Wal qamar, dan bulan nur, cahaya. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh ikuti apa yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan kita faham.
Dekat sini Allah gunakan dua lafaz. Allah kata solat nur, sabar pun dia. Dia juga cahaya. Kita tengok pula Quran, dekat matahari Allah gunakan cahaya dengan lafaz dia. Dia. Sama macam dekat sabar tu. Sabar Allah gunakan dia. Dekat bulan Allah gunakan nur. Dekat matahari Allah gunakan dia dalam Quran, wallazi ja'ala syamsa dia. Dia cahaya. Wal qamar nur. Qamar nur. Jadi bermakna cahaya matahari dengan cahaya bulan ada beza. Bulan cahaya terang. Tapi mana lagi terang? Iaitu apa dia? Cahaya matahari. Sebab tu dekat matahari Allah tak guna nur, tapi dekat matahari Allah guna dia. Jadi antara syarahannya para ulama sebutkan, jadi dekat solat Allah guna nur. Sebenarnya nur ni cahaya umum. Mungkin perlahan, mungkin kuat. Mungkin perlahan, mungkin kuat. Itu antara syarahannya. Tapi kalau dia ialah seolah cahaya cemerlang yang begitu terang dan menerangi lain. Sebab cahaya ni pun ada mungkin cahaya sekadar. Contoh kan, kalau kita pakai handphone. Cahaya juga. Ni cahaya tak berapa ni. Dia tak boleh nak menerangi sangat. Kadang pun Arab panggil nur. Tapi cahaya yang juga menerangi tempat lain. Dan begitu kawasan sekeliling dia dari terang. Itu dalam bahasa Arab dia. Kesimpulan yang makna cahaya nur, cahaya umum. Nur cahaya umum. Dia ialah cahaya lebih khusus. Yang terang benderang, yang cemerlang. Macam itulah lebih kurang terjemahannya. Jadi dekat solat Allah guna nur, cahaya umum. Tapi dekat sabar Allah guna cahaya yang lebih khusus. Cahaya yang terang benderang, yang cemerlang. Saya nak bagi tahu begitu dalamnya bahasa Arab. Dan kenapa Nabi seolah ulang dua kali? Pasti ada sebab. Dan pasti ada rahsianya. Mari kita sambung. Pula syarahan berkenaan dengan wasabru dia. Sabar ialah dia. Nabi tak kata wasabru nur. Nabi kata wasabru dia. Dia apa maknanya? Nanti kita tengok syarahan lah. Minta azan dulu. Minta azan. Nanti sambung sikit lagi. Kita habis yang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Sambung Okey, ke akhir was-sabru dhiya. Was-sabru dhiya, lepas tu al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Okey. Maksud daripada kenyataan sabar itu cahaya, iaitu yang Nabi sebutkan tadi dengan apa? Dhiya. Was-sabru dhiya. Sabar itu cahaya ialah seseorang yang bersabar, iaitu seseorang yang rela menanggung kesusahan mentaati perintah Allah Ta'ala dan rela menanggung kesusahan meninggalkan larangan Allah Ta'ala serta rela menanggung kesusahan-kesusahan yang lain, maka dia ialah seorang yang memiliki cahaya seorang yang memiliki cahaya hidayah dalam hatinya. Jadi sabar ni makna dia ada 3 perkara. Makna sabar terhadap 3 perkara. Semuanya perlukan sabar. Satu dipanggil sabar ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Kan nak taat kepada Allah pun kena sabar. Intipati dia kena sabar. Kan? Kalau tak sabar tak boleh nak taat. Nak taat kepada Allah perlu sabar. Nak solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, melakukan ketaatan. Ini sabar pertama. Sabar yang kedua, sabar daripada maksiat. As-sabru anil maksiyah. Maksudnya sabar meninggalkan maksiat. Kadang-kadang kan kita manusia kan ada dorongan hawa nafsu. Jadi dia tahan hawa nafsu dia, tinggalkan maksiat. Maka ini ketiga-tiga ni perlu sabar. Itu dalam kitab disebutkan. Yang pertama sabar maksiat dalam taat. Yang kedua dalam kitab ni sabar menanggung kesusahan meninggalkan larangan Allah, sabar nombor 2. Sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar dalam menanggung kesusahan-kesusahan yang lain. Ini sabar dalam ditimpa bala, musibah. Jadi tiga-tiga ini ialah perlu sabar. Maka siapa yang sabar terhadap 3 perkara ni, maka dia ialah seseorang yang memiliki cahaya hidayah dalam hatinya. Oleh kerana sabar ni begitu berat, maka oleh kerana tu Nabi takbirkan, Nabi gunakan perkataan dekat sabar, Nabi gunakan dhiya, tapi Nabi tak gunakan nur. Sebab nur ni cahaya umum. Seolah cahaya sabar merangkumi semua tu. Kan dia hebat-hebat daripada cahaya biasa. Sebab apa? Contohnya kita kata solat pun perlu sabar juga. Kan puasa sabar. Sebab tu dalam puasa Nabi bagi tahu kan dalam hadis dari Ibnu Khuzaimah dan lain-lain, Nabi berkata apa? Puasa ialah bulan sabar. Wa huwa syahrus sabri. Sebab dalam ketika puasa kita nak banyak buat amal, bukan sekadar puasa lapar, tapi juga nak buat amal lain. Maka semua tu perlukan kesabaran. Nak taat perintah Allah, bahkan juga nak tinggalkan maksiat, juga kena sabar. Dalam Quran pun Allah Taala sebutkan beberapa tempat sabar kan. Nak wasta'inu bis sabri was salah. Allah tu mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sebelum solat Allah sebut sabar dulu. Kan? Kemudian dekat akhir apa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kan surah Wal As kan. Sabar Allah sebut ke akhir. Sebab apa? Sebab itu antara peringkat tertinggi di dalam iman dan juga amal soleh. Maka oleh kerana itu begitu tinggi dia kedudukan sabar, maka Nabi SAW itu was-sabru dhiya. Apa dia? Iaitu orang yang betul-betul sabar, maka orang ini memiliki cahaya hidayah dalam hatinya. Baik, dalam Quran apa Allah sebut lagi? Wa basyiris sabirin, beri khabar gembira kepada orang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah tu sampai akhir. Ayat tu ma'ruf, kita biasa baca ayat tersebut. Okey, yang terakhir dalam hadis ni Nabi bagi tahu Al-Quran hujjatul laka aw alaik. Dan Quran sama ada boleh jadi pembela ataupun pendakwa. Kan? Pembela dan juga pendakwa. Dua-dua boleh. Kalau orang baca amal dengan dia, maka Quran jadi pembela. Tapi Quran juga boleh menjadi pendakwa. Syafi' adalah hadis tadi itu Al-Quranu syafi'un musyaffa'. Quran ialah pemberi syafaat yang syafaat dia diterima. Quran di akhirat nanti pembela boleh bagi syafaat kepada orang yang bacanya dan beramal dengannya. Dalam hadis lain, dalam hadis yang sama juga itu Quran mahilun musaddaq. Mahilun musaddaq maksudnya Quran akan jadi pendakwa yang dakwaannya juga akan dibenarkan. Jadi sebab itu kita doa kepada Allah supaya Al-Quran jadi pembela kita. Jangan Al-Quran menjadi pendakwa bagi kita. Jadi Al-Quran boleh dua-dua. Kalau orang mendepani Quran, maksudnya beramalan Quran, Quran menjadi pembela. Kalau tidak sebaliknya, na'udzubillah, Quran menjadi pendakwa bagi seseorang itu.
Antara orang yang dalam, kalau kita baca dalam banyak hadis, ada antara orang yang mana Quran menjadi pendakwa kepada dia, antara dia disebutkan ialah orang yang mana mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Quran. Dalam mana ini antara termasuk membelakangi Quran. Halalkan apa yang Al-Quran haramkan. Al-Quran kata haram, tak boleh, maka dia halalkan. Dia benar, mana dia kata benda tu dia lakukan, ataupun dia kata bahawa benda tu boleh, maka itu termasuk dalam membelakangi Quran. Na'udzubillah, orang ini akan, Al-Quran akan menjadi pendakwa bagi dia di akhirat nanti. Dan dakwaan Quran Allah terima. Seperti mana syafaat dia Allah terima, maka dakwaan Quran juga Allah Ta'ala akan terima di akhirat nanti. Na'udzubillah. Baik. Baik, hadis